Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengajian kita dalam halaqah yang lepas, kita telah menyentuh mengenai ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai 3 tanda yang menunjukkan seseorang itu mendapat cahaya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Yang pertama, ia akan sentiasa menjauhkan dirinya daripada kelalaian dan keseronokan dunia, sementara ia akan sentiasa ingat untuk kembali ke daril akhirah, iaitu bersedia untuk kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga bersedia melakukan amal ibadat persiapan untuk mati sebelum tibanya kematian. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang telah kita sentuh di dalam perbincangan kita di dalam halaqah yang lepas. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin yang kita jadikan panduan kita dalam pengajian kita ini, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, yang telah diterjemahkan oleh Haji Engku Ali bin Haji Endut. Kita berada di muka surat 9, yang mana Imam Al-Ghazali menjelaskan apabila terlintas di dalam hati kita ataupun hati seseorang itu nur ilahi ini ataupun ilham taufik Allah Subhanahu wa taala ini, maka seseorang hamba itu pada mulanya akan berkata di dalam dirinya bahawa aku mendapati diriku ini dikurniakan nikmat dengan berbagai-bagai kenikmatan, seperti nyawa, tenaga, akal dan berbagai-bagai kenikmatan dan berbagai jenis kelazatan, di samping nikmat pemeliharaan dan penjagaan yang mana Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada kita segala bentuk bahaya dan sebagainya, dan bencana. Jadi bila seseorang itu mengingati nikmat-nikmat tersebut, maka sesungguhnya semua nikmat itu adalah kepunyaan Allah dan pemberian Allah yang menuntut kita supaya mensyukuri nikmat tersebut, yang menyebabkan kita perlu berusaha gigih melakukan ibadat dan ketaatan. Maka kiranya andainya aku lupa terhadap nikmat tersebut dan tidak bersyukur kepada Allah, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat-nikmat tersebut dan dia akan menimpakan kepadaku dengan rasa keseksaan dan azabnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, para ulama dan salafus salih, bila mereka berada di hadapan hidangan, mereka akan berbicara di antara satu sama lain supaya melihat bagaimana hidangan yang lazat itu dapat berada di hadapan mereka. Jikalau kita lihat bagaimana ikan yang berada di laut ataupun di sungai dapat dibawa ke darat, bahkan sampai ke kota-kota besar, bagaimana makanan seperti beras dan gandum yang ditanam di sawah dan di ladang-ladang tersebut kemudian dapat dibawa sehingga dapat dinikmati oleh kita di dalam satu hidangan yang sangat lazat. Semuanya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita, yang memerlukan kita bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat tersebut. Lalu selepas memikirkan tentang keadaan dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri, maka kita akan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutuskan para nabi, mengutuskan para rasul yang telah diberikan kepada mereka dengan mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka, dan rasul itu juga telah memberitahu kepada kita tentang tuntutan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga telah memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut kita supaya beribadat dan taat kepadanya.
menjauhi maksiat dan larangan-larangannya. Yang mana Nabi juga memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeksa mereka-mereka yang tidak patuh dan tidak bersyukur kepadanya. Melihat kepada semua rahsia-rahsia tersebut, maka akan terlintas di dalam fikiran kita bahawa sesungguhnya kita akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan sentiasa ingat dengan seksaan-seksaan Allah bila mana kita tidak melakukan ibadat dan mentaati Allah. Dan kita juga akan mengingati dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikurniakan kepada kita bila kita melakukan ibadat dan ketaatan dengan ganjaran syurga dan sebagainya. Muslimin, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, setelah nur ilahi ini terlintas dan meresap ke dalam hati kita, maka akan datanglah di dalam hati kita perasaan mengingati bahawa sesungguhnya lintasan hati nurani itu menutup diri kita supaya mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah wajar dan apakah mungkin dan sesuai bagi seseorang yang mempunyai akal untuk merasakan berat untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akan terpukau dan terpaku tanpa berusaha payah memerah otak untuk memahaminya. Bahkan dengan itu mereka akan melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka akan mengingati bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Seumpamanya dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan sesungguhnya jika kamu kufur, iaitu tidak mensyukuri segala nikmat kurniaanku, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah keras dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sangat pedih. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali, ketika seseorang menginsafi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merasai ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia merasa bimbang dan takut terhadap dirinya yang cuai tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perasaan inilah yang dinamakan lintasan takut yang menyedarkan seseorang hamba daripada kelalaiannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali mencetuskan dari dasar hati kita, bagaimana seseorang itu perlu berfikir bagaimana ia merasai kenikmatan yang telah dikecapi di dalam kehidupan, supaya mengenali daripada mana nikmat tersebut, untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah wajar dengan segala yang telah dikurniakan itu, kita masih lupa dan juga masih keras hati dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana yang disebut di dalam satu kisah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad fakatsirun minhum fasiqun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut belum tibakah masa bagi orang-orang yang khusyuk hatinya, alam ya'ni lilladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk hatinya khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya dalam keadaan hambanya masih lagi lalai dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa kerana kelalaian yang berterusan, kerana mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tempoh yang lama, fatala alaihimul amad,
maka mereka itu menjadi keras hati, dan banyak daripada mereka yang menjadi rosak dan tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam keadaan melakukan kemungkaran, dosa dan juga maksiat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kata Imam Al-Ghazali, setiap orang mesti menerima hujah yang menjadi dalil tentang kewujudan Allah berasaskan pengurniaan aneka nikmat ini. Apakah mungkin segala nikmat itu datang tanpa ada yang mentadbir dan menguruskan? Dan sekarang terputuslah daripadanya jalan untuk memberi segala rupa jenis alasan dan keuzuran di hadapan Allah nanti. Keadaan itu menggerakkannya untuk berfikir dan mencari dalil sebagai bukti yang sah. Maka pada saat itu, lantas hamba itu bergerak, bergelisah dan berfikir untuk mencari jalan kelepasan dan mencari jalan untuk mendapat keamanan daripada lintasan perasaan takut yang telah tersemat di dalam hatinya atau yang telah didengar oleh telinganya. Setelah itu, maka dia mendapati bahawa tiada jalan kelepasan dan tidak ada jalan yang selamat baginya selain daripada berfikir dengan akalnya yang waras untuk mendapatkan dalil-dalil, bukti-bukti dan pengambilan dalil-dalil yang berasaskan kepada hujah-hujah yang kuat, bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan bahawa ada di sana pencipta, adanya di sana Tuhan yang mengurus dan mentadbir alam semesta ini, yang perlu kita taat, yang perlu kita beribadat, yang perlu kita akur dengan kekuasaan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama bagi seseorang hamba itu untuk melakukan ibadat, iaitu mengenali dan merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, berfikir dan meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhasil kepada kita apa yang dinamakan sebagai ilmu yaqin, iaitu yang tidak dapat diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud. Maka perkara yang gaib dan juga perkara-perkara yang tersembunyi daripada pengetahuan kita ini, daripada segala hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita akur. Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita meyakini daripada rukun-rukun iman, wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak wajib kita laksanakan. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka berfikir, mencari dalil-dalil ini merupakan halangan pertama dalam jalan dakian yang telah terbentang menghadapi dirinya untuk menjadi melalui jalan ibadat. Dan itulah yang dikatakan aqabah ilmu dan ma'rifah yang wajib bagi seseorang itu belajar supaya dia mengerti benar-benar tentang sesuatu urusan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai satu agama merupakan ajaran yang berasaskan kepada ilmu dan disiplin ilmu. Setiap yang kita mahu lakukan di dalam agama hendaklah berasaskan kepada konsep ilmu yang jelas, hendaklah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tepat dengan apa yang disalurkan oleh akal pemikiran kita. Dan sama sekali kita melihat bahawa apa yang berlaku di dalam kehidupan kita ini hendaklah berasaskan kepada dalil dan hendaklah berasaskan kepada sumber yang benar, supaya apa yang kita lakukan di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang melakukan ibadat kadang-kadang tanpa berasaskan kepada ilmu pengetahuan, maka ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hairanlah mengapa Imam Al-Ghazali meletakkan bahawa aqabah ataupun halangan, sekatan yang pertama untuk menjadi ahli ibadat itu ialah halangan ilmu.
kerana banyak orang memandang remeh terhadap ilmu pengetahuan ini, sehingga mereka melakukan kadang-kadang tanpa berasaskan kepada panduan agama yang betul, yang akan menyebabkan amal ibadat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali bahawa mencari ilmu itu adalah merupakan jalan yang penting di dalam usaha untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu tidak dapat tidak bagi orang yang ingin menjadi ahli ibadat ini, dia akan mula bertindak menerusi akabah ini dengan memperelokkan fikiran terhadap dalil-dalil dan cara yang banyak, dengan memerhati, belajar, menyoal dan bertanya kepada para ulama akhirat yang merupakan penunjuk jalan yang diibaratkan sebagai lampu-lampu penyuluh kepada umat dan pemimpin kepada para imam. Sesungguhnya dia akan mengambil faedah ilmu daripada mereka sambil memohon daripada mereka bimbingan, restu, doa yang baik untuk mendapat taufik dan pertolongan Allah, sehingga dia dapat merentasi akabah ini dengan taufik Allah, dan dengan itu maka berhasillah baginya apa yang dipanggil sebagai ilmu yaqin terhadap perkara yang gaib, yang tersembunyi daripadanya. Dan dengan ilmu yaqin itulah dia akan terus bersaksi bahawa dia mempunyai Tuhan yang esa, yang tiada sekutu baginya, sedangkan Allah mencipta dan mengurniakan ke atas diri dengan segala nikmat itu. Maka dengan sebab itu, para pendengar yang dirahmati Allah, cubalah perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mewajibkan kepada kita mempelajari, mewajibkan kepada kita mentadabbur, meneliti dan mengkaji bagaimana alam semesta yang luas terbentang ini wujud tanpa ada pencipta. Bagaimana alam semesta yang tersusun indah ini wujud tanpa ada penyusun, tanpa ada pentadbir, tanpa ada yang mengurus dan menjaganya. Bahkan dengan pemerhatian tersebut, maka kita akan mendapat suatu keyakinan bahawa kita memang benar-benar mempunyai Tuhan, benar-benar mempunyai pencipta, dan pencipta tersebut tidaklah terdiri daripada kalangan makhluk sama seperti dengan manusia ataupun makhluk-makhluk lain yang ada. Bahkan pencipta tersebut adalah merupakan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan kepada seluruh makhluk yang ada di sekalian alam ini. Maka dengan itu seseorang akan mencapai keyakinan kepada kewujudan Allah. Justru itu yakinlah dia bahawasanya Allah telah mewajibkan ke atas dirinya sebagai makhluk ciptaannya supaya berterima kasih dan bersyukur kepadanya, serta dia memerintahkan kepadanya pula untuk berkhidmat, beribadat dan taat kepadanya dengan zahir dan juga batin. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga, iaitu Tuhan yang Maha Perkasa itu, menakutkan kita daripada melakukan perkara-perkara dosa dan kekufuran ataupun berbagai jenis maksiat yang lain. Kemudian dia juga akan menghukumkan kita dengan memberikan siksaan yang sangat pedih ekoran daripada kemungkaran yang kita lakukan. Dan Allah juga menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seseorang yang mengenali dirinya, memahami hakikat alam semesta yang ada, akan meyakinkan diri dia bahawa dia mempunyai pencipta yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang sering kita ucapkan di dalam ucapan sembahyang kita, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka tak kala itu, makrifah dan yakin terhadap perkara-perkara gaib ini akan mendorongkan dirinya menyising lengan dan bersedia untuk berkhidmat dan taat, menumpukan ibadat bagi menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya menumpuk ibadat
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi segala nikmat, penganugerah segala kebaikan yang dikecapi dan nikmat yang dirasai, dan dia telah mencari-cari di manakah pencipta yang telah memberikan segala nikmat tersebut. Nah, sekarang ini alhamdulillah dia telah menemuinya dan mengenalinya selepas dia berada di dalam kejahilan. Maka itulah sebesar-besar nikmat yang dikecapi oleh seorang yang beriman, iaitu nikmat ma'rifatullah, nikmat meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam pepatah Melayu kita berkata, kalau tidak kenal maka tidak cinta. Begitulah keadaannya kita sebagai seorang yang beriman. Bagaimana kita akan merasai kasih dan cinta, rindu kepada Tuhan kita dalam keadaan kita tidak merasai kewujudannya, tidak memahami makna sifat dan nama-namanya yang maha agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama dan sifatnya sebagai panduan kepada kita untuk mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, Rahman dan Rahimnya kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, meskipun ma'rifat dan keyakinan ini telah tersemai di dalam diri, tetapi dia belum mengetahui bagaimana caranya dia untuk melakukan ibadat. Jadi Imam Al-Ghazali mengemukakan kepada kita konsep bagaimana sesuatu ibadat itu akan dilakukan oleh seseorang hamba. Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahawa ibadat itu tidak akan tercapai sebelum adanya akidah, sebelum adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, para ulama yang menyimpulkan bahawa ilmu Islam ini dapat dirumuskan kepada 3 akidah. Yang pertama syariat, kemudian yang dikatakan sebagai ihsan dan akhlak dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah benar-benar menyusunnya mengikut ketetapan hadis dan logik sebagaimana yang dapat kita faham bahawa seseorang tidak akan berupaya melakukan ibadat dalam keadaan dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu di dalam perbincangan yang akan datang bahawa orang yang akan melalui jalan ibadat ini perlu bertaubat kepada Allah kerana dalam keadaan dia menyesali apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya. Setelah mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu ia akan kembali merasakan kebesaran dan keagungan Allah itu dengan melakukan taubat, mengisytiharkan kerendahan, mengisytiharkan dirinya sebagai hamba yang sentiasa merendahkan diri, akur dengan kehambaannya, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, selepas daripada seseorang itu mengenali Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertanya bagaimana untuk melakukan ibadat. Maka di saat itu ia perlu mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajipan-kewajipan ibadat yang fardu ain bagi mereka, yang berkaitan dengan puasa, sembahyang, salat dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali di muka surat 12 ini, dan apakah yang mewajibkannya untuk melaksanakan dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang zahir dan juga yang batin. Maksudnya apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang dari sudut zahir selepas dia mengenali Allah, dan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang secara batinnya setelah ia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ketakutan timbul di dalam hati seseorang hasil dari cutusan ma'rifatullah, mengenali Allah, menginsafi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mula bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat, bersungguh-sungguh untuk mempelajari sehingga dia memahami dan mempelajari perkara-perkara yang zahir dan juga perkara-perkara yang batin yang wajib diketahui oleh dirinya, yang ditetapkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajipan-kewajipan syarak yang perlu dipelajari, yang perlu diketahui dalam persoalan akidah, apa yang perlu diketahuinya dalam persoalan syariat, apa yang menjadi fardu ain yang wajib diketahuinya dalam perkaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebatinan dan akhlak, apa yang perlu diketahui dan dijauhinya. Maka inilah yang perlu
kita hayati, di dalam usaha kita mendalami dan memahami jalan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita mengenai halangan ataupun sekatan pertama ataupun akabah pertama di dalam melakukan ibadat, iaitu akabah ilmu. Kerana seseorang tanpa ilmu tidak akan ke mana dalam usaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sempurnanya ilmu dan makrifat tentang perkara-perkara yang fardu ataupun fardu ain, maka barulah seseorang itu akan mampu untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita ini di dalam halaqah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.